Projek ini merupakan projek inovasi Jabatan Kejuruteraan Majlis Bandar Shah Alam yang telah disokong penuh oleh Pengarah Kejuruteraan Jabatan Kejuruteraan iaitu IR Haji Cermi bin Haji Tarman dan difasilitatorkan oleh TS Hanif Basri bin Abdul Rahman. Projek ini merupakan projek bidang inovasi sosial iaitu penambahbaikan dari segi skop kerja sedia ada di tapak, di mana ia melibatkan penciptaan produk baru yang pertama di Malaysia. Jabatan Kejuruteraan Majlis Bandar Shah Alam merupakan jabatan yang menguruskan penyelenggaraan infrastruktur di Majlis Bandar Shah Alam. Isu-isu yang dihadapi oleh penduduk Shah Alam tentang aduan penuntut longgang ialah masalah kerosakan, vandalisme, kesukaran untuk menyelenggara oleh pihak kontraktor dan juga isu-isu keselamatan. Produk inovasi ini dicipta dengan menggunakan eco-composite iaitu abu sekam padi dalam konkrit beliang iaitu poros konkrit. Penggunaan konkrit beliang iaitu poros konkrit dapat mengurangkan isu-isu banjir kilat yang sering terjadi di Shah Alam. Outcome dari projek ini adalah mengurangkan banjir kilat, mengurangkan pemiakan nyamuk, pencemaran bau serta mengurangkan risiko kecederaan apabila berlakunya kemalangan kecil. Oleh yang demikian, pihak Jabatan Kejuruteraan mengambil inisiatif untuk menukar reka bentuk pada reka bentuk yang mudah angkat iaitu nominal size. Pihak UTM memberikan input kepakaran mereka dari segi kajian dan juga inovasi berkenaan konkrit beliang iaitu poros konkrit, termasuk penggunaan teknologi hijau yang boleh digunakan sebagai elemen dalam menyelesaikan masalah banjir kilat. So di sini saya ingin memberi sedikit penerangan tentang composite porous concrete slab. The design of concrete porous concrete slab ni mengambil konsep eliminate, reduce, raise dan create. Okay, yang pertama sekali, kita design dia punya concrete slab ni tanpa lubang. Sebab kita tahu masalah utama concrete slab ialah banyak lubang dan ia akan menimbulkan pelbagai masalah yang lain. Seterusnya, konsep size daripada slab ni ialah kita reducekan, kita kecilkan supaya dia lebih konsisten, lebih sistematik, lebih fleksibel untuk penggunaan di tempat-tempat yang tertentu. Dan kedua, poros konkrit. Dan poros konkrit ni tujuannya ialah untuk supaya bila ada banjir kilat, air tidak bertakung. Komposit poros konkrit slab ini didesain, direka bentuk dengan menggunakan bahan kitar semula. Di antaranya kita menggunakan abu sekam padi, yang mana abu sekam padi ini digunakan untuk menggantikan sebahagian daripada simen. Kita tahu, kita maklum bahawa simen merupakan salah satu material yang akan mengeluarkan carbon dioxide kepada alam sekitar. Jadi dengan penggunaan pengurangan simen, jadi composite slab ni merupakan satu composite slab yang lebih sustainable, lebih green. Lepas proses pembancuan konkrit, konkrit akan dimasukkan ke dalam acuan, ikut begitu acuan yang ditetapkan. So lepas 24 jam, konkrit dibuka dari acuan. Jadi proses seterusnya ialah proses curing atau proses pengawetan. Proses ini amat penting bagi konkrit, bagi menghasilkan konkrit yang berkekuatan tinggi. Tujuan proses curing ialah untuk mengelakkan air daripada dalam sampel konkrit tersejak keluar. Ini diperlukan untuk air bertindak bala dengan simen bagi menghasilkan calcium silicate hydrate gel yang akan memberikan kekuatan kepada konkrit. By applying the load to the specimens, the first crack appear. After the first crack appear, slowly by increasing the load we apply to the specimens, the number of the crack increase, and the crack appear from the previous load. The depth of them increase until the failure of the specimen. The failure of the specimen, it's concrete failure in the tensile part, the compression part. After the concrete failure in the compression part, slowly the steel bar inside the specimens yield. After the steel bar inside the specimen yield, by increasing the load to the specimens, the specimen cannot carry any load.
Di belakang saya ini adalah salah satu uji kaji yang mudah untuk melihat keberkesanan pengaruh resapan air terhadap produk CPC slab tadi. Okey, produk CPC slab ni bukan saja mesra alam kerana menggunakan bahan tambah seperti sekam padi, ia juga dapat mengurangkan risiko banjir kilat. Dengan membenarkan air meresap melaluinya, so kita kurangkan risiko air bertakung di atas jalan, permukaan jalan ataupun permukaan parking. Dan dengan tertutupnya cover ataupun penutup longkang yang mempunyai resapan seperti ini, kita juga dapat mengurangkan sampah yang masuk ke dalam longkang dibandingkan dengan penggunaan grating yang lama menggunakan besi, yang mana sampah-sampah boleh mengalir dan juga masuk ke dalam longkang apabila dibawa oleh air. Oleh itu, kita dapat mengurangkan juga risiko banjir kilat. Pihak jabatan telah mengambil sampel aduan di dua seksyen yang berkaitan, iaitu seksyen U13 dan seksyen U8. Jumlah aduan diterima daripada Januari 2017 ke Jun 2017 mencatatkan 400 aduan dan ia berjaya direkodkan sifar aduan pada Oktober 2017 ke Mac 2018. Penghasilan produk ini telah dihantar untuk semakan industrial design kepada pihak MyIPO. Pemfailan kepada pihak MyIPO merupakan pemfailan pertama oleh pihak PBT di Malaysia. Potensi pengembangan projek ini, pihak majlis dapat mensyaratkan kepada pihak maju bagi penggunaan pembangunan baru. Selain itu, pihak majlis akan menyeragamkan penutup longkang yang bersaiz besar kepada saiz yang lebih nominal. Kami amat berharap agar produk CPC slab ini mendapat permintaan meluas dalam industri pembinaan negara.